أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan keizinan yang kita dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini, setelah kita selesai salat subuh berjamaah, masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk dalam majlis zikrullah, majlis bersama para malaikat, atau majlis yang kita sebut sebagai Riyadul Jannah, taman syurga di dunia. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bila kita dapat hadir ke masjid. Surau ni bagi saya masjid lah, tambahan pula sini dibuat jemaat kan. Alhamdulillah, perkataan masjid itu bermaksud tempat sujud. Jadi kalaulah surau tempat sujud dibuat secara khusus untuk sujud, untuk solat, dari segi kita katakan kedudukannya itu dia seolah-olah seperti mana masjid, ya. Apalagi bila didirikan solat Jumaat. Jadi boleh kita solat tahiyatul masjid. Itu adab kita bila kita masuk rumah Allah. Tuan rumah kepada masjid ialah Allah. Kalaulah kita pergi ziarah orang pun, ya, kita jaga adab. Kadang-kadang dalam kereta lagi kita dah warning anak cucu kita, hampa saya lagi sampai rumah uncle tu hampa jangan duduk ranjang sangat. Sebab apa? Adab tu kita nak jaga. Lebih-lebih lagi di rumah Allah. Di antara adabnya, kita masuk, sebelum kita duduk, kita solat dulu. Solat tahiyatul masjid. Solat kita menghormati tempat sujud, ya, rumah Allah ini. Tidak semestinya kita solat khusus tahiyatul masjid. Apa-apa saja solat sunat tu adalah solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita mengambil falsafah dan kefahaman daripada hadis Nabi SAW. Iza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Nabi kata, jika kamu masuk masjid, janganlah terus duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi kita buat solat sunat qabliyah subuh tu pun tahiyatul masjid lah. Jangan pula alamak hari ni tak sempat lah, datang lewat ni tak sempat nak buat solat tahiyatul masjid, terus buat solat duha saja. Okey, itu adalah termasuk dalam solat kita menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hadis ini. Solat dulu sebelum duduk. Solat dulu raka'ataini, kata Nabi. Fala yajlis hatta yusalli raka'ataini.
Ya, jangan terus duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita nak bincang tajuk apa? Tak apalah, sambungan kepada yang bulan lepas. Hari ini kita tengok sikit tentang khusyuk solat, dan juga adab-adab bila kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan, maksudnya mereka telah mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan, mendapat keuntungan. Sekurang-kurangnya ini 3 istilah yang mudah kita faham daripada perkataan aflaha itu. Ibnu Katsir kata, maksudnya mereka telah mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan, serta mendapat keuntungan. Siapakah mereka? Iaitulah mukmin yang bersifat dengan sifat yang dinyatakan tadi, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitulah mereka yang khusyuk, yang khusyuk di dalam solat. Dan kalau kita lihat rentetan ayat selepas itu, orang-orang yang khusyuk ini, yang dikatakan golongan yang mendapat kemenangan nanti, ialah diwariskan kepada mereka dengan hum yarisunal firdaus. Mereka diwariskan dengan syurga firdaus yang kekal di dalamnya. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita duk fikir dunia ni kan, sebelum kita mati ni kita tinggal apa-apa untuk anak-anak kita. Kita taklah kaya sangat, adalah 100 hektar tanah kat kampung tu. Jadi bagilah ke anak kita seorang 10 hektar. Sebab apa? Nanti kalau mereka tak dapat apa-apa, nanti takut mati, tak boleh nak pejam mata. Susah hatinya kita. Susah hati kita, takut anak kita tadi tak cukup orang kata apa, bekalan dia di dunia. Sedangkan kita jarang peringatkan mereka. Di antaranya khusyuk dalam solat. Walaupun abah tak boleh bagi dekat kamu, walaupun sebidang tanah sekangkang kera, tapi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus. Subhanallah, Masya Allah. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Apa dia khusyuk ni tuan-tuan puan-puan? Apa dia khusyuk ni? Menurut orang-orang yang pandai dalam bidang bahasa, dia kata khusyuk itu al-kha wal shin wal ain. Ni huruf, 3 huruf ni. Wal kha, kha, wal shin, shin, wal ain. Aslun wahidun. Adalah satu sumber yang menunjukkan, yadullu ala at-tatamun, yang menunjukkan kepada makna tunduk, makna merendah diri. Jadi khusyuk itu maknanya tunduk, maknanya merendah diri. Dan dikatakan juga kalimah khusyuk ini sama dengan kalimah khudu'. Dad, waw, ain. Khudu'. Sebenarnya ada beza antara khusyuk dengan khudu'. Khudu' ini
tubuh badan sahaja. Manakala khusyuk dia merangkumi tubuh badan. Orang yang khusyuk bagaimana keadaan tubuh badan dia, suara dia bagaimana dalam solat itu, kan seolah-olah kita berbisik-bisik dengan Allah. Dalam solat kita ada zikir, ada doa. Bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu kepada Allah? Suara kita tadi sudah tentulah berbeza antara orang khusyuk dengan orang yang tidak khusyuk. Dan dari segi pandangan, kebiasaannya orang khusyuk ni pandangan dia tetap, kebiasaannya akan terpaku pada tempat sujudnya. Jadi kita kena jaga pandangan kita. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya, hadirnya hati di hadapan Allah dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Itu dah pengertian menurut kebanyakan kita lah bila kita sebut khusyuk itu ialah menghadirkan hati di hadapan Allah dengan perasaan tunduk kepada Allah, hina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada lihat, sebahagian ulama melihat pada pengertian khusyuk itu lebih detail lagi. Dia kata khusyuk itu perbuatan hati. Khusyuk itu perbuatan hati yang meliputi perasaan takut, rendah diri dan perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada azab Allah, takut kepada amaran Allah, takut kepada ancaman Allah. Dalam solat kita ada takut, dalam solat kita ada rendah diri. Ada rendah diri. Bagaimana perangai orang rendah diri ini? Dia solat tadi dalam keadaan dia rasa dia seorang hamba yang tunduk patuh merendah diri di hadapan Allah. Lalu ucapan-ucapannya itu tidak menunjukkan keresahan hati dia. Ucapan-ucapan dalam solat itu tidak menunjukkan yang dia terpaksa bagi masa kepada Allah Ta'ala, sedangkan banyak lagi kerja lain nak buat. Itu dia. Tengok jam, tengok 2-3 jam. Aduh, masuk waktu dah pula. Buang masa lah pula ni. Bukan buang masa, terpaksa bagi masa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan banyak lagi lah kerja lain aku nak buat ni. Bukan begitu sifatnya orang yang khusyuk dalam solat. Sebab apa? Dalam solat tadi dia merasakan keseronokan, keasyikan. Maklum saja tak boleh mengadu nasib dia di hadapan Allah Ta'ala, boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itulah yang ada dalam hati orang yang khusyuk, apa dia yang ada tadi? Takut, rendah diri, perasaan hina di hadapan Allah. Dia akan menghasilkan anggota badan. Maknanya hak dalam itu dia boleh menghasilkan hak luar. Dia memanifestasikan apa dia? Perbuatan anggota badan, seperti tenang dalam salat, tidak keluh kesah, tidak menyebabkan dia resah, tenang dalam salat, tak sakit kepala dalam salat, tidak berpaling dalam salat, sekejap paling kiri, sekejap paling kanan, sekejap atas, sekejap bawah. Itu gambaran solat yang tidak khusyuk. Dia tidak boleh mengikat anggota tubuh badan kita. Tapi hati yang khusyuk tadi, kerana ada ketakutan, kerana ada rendah diri, kerana ada perasaan hina di hadapan Allah, dia memanifestasikan kita punya perbuatan anggota badan tenang dalam solat, tidak berpaling kiri kanan, ataupun kadang-kadang kepala tak paling, wajah tidak berpaling, tapi mata tu dia lirik ke kiri ke kanan. Kadang-kadang mata kita ni kan macam mata buaya tu, terjojol keluar kan. Nampak dia paling sana, keling sini.
Pusing pula gitu pula kan. Itu menunjukkan hati yang tidak khusyuk, dia akan menyebabkan anggota tubuh badan kita juga tidak duduk diam. Serta menundukkan pandangan ketika salat, menundukkan pandangan, kebiasaannya kita tundukkan pandangan di tempat sujud kita lah, supaya mudah kita fokus, ataupun orang kampung saya kata concentrate di dalam salat itu. Fa iza sallaitum, ada riwayat mengatakan fa iza sallaitum fala taltafitu, fa iza sallaitum fala taltafitu fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Jika kamu salat, jangan berpaling. Jangan berpaling kiri kanan, atas bawah, ataupun macam saya sebut tadi, kadang-kadang tak nampak berpaling, cuma mata dia meleret kiri kanan, atas bawah, pusing. Lagi tu lah, ada pula RM pula dekat mata dia. Tak ada lah kan, tu cerita kartun kan. Cerita kartun ni kalau mata duitan ditulis RM dekat mata tu, ataupun simbol dolar kan. Jangan kamu berpaling-paling, kerana Allah menghadapkan wajahnya ke muka hamba-Nya dalam solatnya selama dia tidak menoleh, malam yaltafit, selama mana kita tak menoleh ke kiri ke kanan, selagi itulah Allah Ta'ala menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan para ulama tafsir mentafsirkan juga yang dimaksudkan menoleh tadi ialah menolehnya hati kita. Hati kita ni kena jaga betul-betul. Jangan sampai dia terpesong, jangan sampai dia pergi entah ke mana-mana. Sebab itulah kita ni kena jaga dua perkara ni, kena jaga dua perkara ni. Ini di antara tips khusyuk yang dinyatakan oleh kitab-kitab. Bukan saya pun macam tuan-tuan juga lah, ada masa khusyuk, ada masa tak khusyuk. Risau juga saya duk bawa main tajuk khusyuk, takut nanti ada orang yang kata, amboi, macamlah dia tu semayang khusyuk sangat, nak bagi orang lain khusyuk. Tidak, kita baca kitab, saya tukang baca, tuan-tuan tukang dengar. Ilmu ni kita sama-sama kongsi. Boleh? Macam tak setuju, nasib baik nampak ada senyum tu kan. Nampak orang mata tu senyum tu, kira okey lah. Okey, jadi pertamanya, jangan banyak ataupun jangan kita ni ada unsur-unsur syubhah dan syahwat. Syahwat apa benda pula syahwat? Syahwat ni perkara-perkara yang menarik nafsu kita, apalagi kalau membawa kepada yang berdosa, yang haram, yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara yang kita suka sangat sehingga kita tak ambil peduli soal halal dan haram. Malah setengah ulama kata yang halal pun kalau kita duk suka sangat, kadang-kadang dia dia terbawa-bawa masuk ke dalam solat. Sebab kebiasaan hati, bila dia mencintai sesuatu, dia mendesak kita untuk mencarinya, dia mendesak kita untuk mendapatkannya. Jaga muda-muda ni, kami hak tua tak dapat dah. Jangan hak tua pun sumpah lah juga kan. Jagalah hak muda ke, hak tak berapa muda ke, jangan terlalu terikat sangat dengan dunia ini sehingga membawa kepada solat kita, kerana hati yang cinta, hati yang suka kepada sesuatu, dia mendesak kita untuk mencari. Lalu kita pun mencari-cari di dalam solat kita.
Yang keduanya, jangan banyak sangat hak kita tak suka. Sebab apa? Hati kita ni kebiasaan, kecenderungan dia suruh kita tolak benda yang kita tak suka. Dalam arti kata, jangan kita ni ramai musuh. Jangan kita ni suka membenci orang. Ya, kalau ramai musuh, dia terbawa-bawa dalam solat. Sebab kita tak boleh nak elak kadang-kadang runtunan hati kita. Yang suka tu kita nak cari. Kita nak cari-cari. Kan bila orang bercinta tu, dia terbawa-bawa sampai ke dalam mimpi. Begitu juga benci. Kan dia terbawa-bawa. Bukan saja mimpi, dalam solat pun terbawa-bawa juga. Jadi ulama kata jaga dua perkara ni. Sebab dia boleh mengganggu, gugat kekhusyukan di dalam solat. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, kita kurangkan musuh. Bagaimana caranya? Macam-macamlah caranya. Ya. Bila kita nak post sesuatu dalam grup WhatsApp community kita ni, cuba kita jaga sikit. Yang aku forward ni, yang aku tulis ni, tidakkah menyebabkan terentaknya hati kawan aku? Tidakkah boleh menyebabkan cariknya hati kawan aku yang boleh menyebabkan permusuhan ataupun ukhuwah tadi? Itu yang kadang-kadang kita nak left group kan? Tapi mereka kata siapa left group jiwanya kecil, tak jadilah left ya kan? Jadi hati-hati dah, jangan kita mencipta musuh. Malah sebaliknya, sebaik mungkin kita banyakkan saksi-saksi kita di akhirat. Saksi-saksi yang sama-sama nak kepada kebaikan, ya. Saksi di akhirat nanti imam dia duduk di depan saya 40 tahun depan saya masuk syurga. Dia teringat dekat saya, sebulan sekali saya main masjid, duk bagi kuliah subuh, tapi tak nampak muka. Mana dia Ustaz bagi ini? Tolong rekomen kepada Allah Ta'ala. Saya bersaksikan bahawa sahabat saya sama-sama melakukan kebaikan, solat jemaah dan sebagainya. Tuan-tuan, hak kita buat baik ni, saksinya ada. Ya, sebab itulah tuan-tuan mari masjid, cuba main awal sikit dia tengok pokok kayu. Pesan dekat dia, oi pokok kayang dot. Tahu tak kayang dot? Tak tahu. Jambu golok. Ada tak sini pokok jambu golok? Tak ada no. Oi pokoknya, sembang-sembang dia. Ditakdirkan disuruh aku matilah, hang tolonglah jadi saksi saat aku main masjid ni. Kan? Janganlah pula pergi buat kerja gila macam tu. Hidup sembang dengan pokok. Dah ustaz kata semua jadi saksi. Hidup tenung jam tu, jam hang jadi saksi lah nanti nak aku main masjid ni. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seboleh mungkin kita banyakkan saksi kita di akhirat dalam kalangan sahabat-sahabat kita. Betul lah bila kita tengok wajah sahabat-sahabat kita ni, ya, timbul rasa kasih dan sayang kepada mereka. Sebab mereka antara saksi kita di akhirat nanti. Jangan timbulkan kebencian. Maka dengan sebab itu elakkan unsur-unsur yang boleh menimbulkan kebencian tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita boleh bahagikan khusyuk itu kepada dua berdasarkan kepada penjelasan saya tadi. Pertama, khusyuknya hati kita. Khusyuknya hati iaitu kehadiran hati kita ketika mana kita menunaikan salat. Dalam arti kata fokus hati kita terhadap Allah. Apa tujuannya? Kita nak bawa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kita takut kepada Allah, dan kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, sudah tentulah kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan semakin kita solat, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita solat, semakin kita rasa tenang hati kita. Semakin kita solat, semakin kita merasai betapa asyiknya kita dengan amal ibadah kita. Itu dari segi hati. Yang keduanya sudah tentulah yang dikatakan khusyuk tadi, iaitulah gerakan tubuh badan kita, ketenangan dalam solat, beradab dalam solat kita. Bukan saja dalam solat, dalam rumah Allah ini pun kita kena beradab. Sebab tuan rumah kepada masjid ini ialah Allah. Bukan nazir masjid, bukan pengerusi masjid, bukan jawatan kuasa masjid. Jawatan kuasa itu bergilir-gilir, milik Allah. Maka pastikan kita jaga adab. Macam kita masuk masjid ni lah, masuk rumah Allah ini dengan hati yang khusyuk tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Nabi peringatkan kita, apabila solat telah mula, kita main masjid, masuk ke dalam surau ni, tu imam dah angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, solat dah mula. Ataupun kita parking kereta, dengar tu imam dah nak mulakan solat, Allahu akbar, kita pun lari tinggalkan masuk dalam masjid ni. Kita boleh berlari daripada tempat parking, tapi asalkan tangga masjid kita dah jejak, jangan kita berlari. Adab Nabi habang mai kat kita, ya, apabila solat telah mula, maka janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan berlari. Tu pun nasib baiklah lantai simen. Mau kalau lantai kayu papan, tuan-tuan pernah tak naik Volvo 144? Volvo lama dulu, pernah kan? Bila sampai ke traffic light, jadi macam mana? Macam tu, berlari sampai bergoyang surau, sampai berhenti jam room kan, jam tinggi tu. Nasib baik mereka dah pakai simen kan. Dulu saya ingat lagi dekat kampung dulu, kita tengah duduk sembahyang, jadi gini sebab ada yang masuk sambil berlari. Tak reti lah tu. Itu masalahnya bila orang buat kuliah maghrib, dia keluar awal, dia tak tahu. Jadi dia kata dia nak dapat fadilah saf awal ni, dia pun berlari tu, dia langkah sana, langkah sini, langkah habis kita. Kadang-kadang tinggal telur dia kat telinga kita. Raba-raba ni apa benda pula dah ni? Pasal tu dia punya duk langkah nak dapat fadilah, dia terlupa adab. Jadi lepas ni kita jagalah adab dalam masjid. Nabi kata apa? Berjalanlah dalam keadaan yang tenang, solatlah dengan apa yang kamu sempat, setakat mana yang sempat, solatlah. Dan rakaat yang tertinggal itu maka sempurnakanlah. Kalau teringin nak duduk di saf first class ni, mari awal. Tu kerap sangat dari ekonomi kelas hari ni, teringin nak duduk first class, mari awal. Jangan doktor ini nak dapat fadilat first class, mari lewat apa jadi
berlari-lari dalam surau, berlari-lari dalam masjid. Dia nak mengejar fadilat, dia terlupa adab dia dengan tuan rumah. Jelas Nabi larang. Masuk dengan tenang. Janganlah pula tenang tu slow gitu. Awak slow kan tu adab. Tak lagi tu imam tahiyat akhir, kita masih lagi duduk lenggang kangkung. Maksudnya jangan bergegas itu sehingga berlari. Kita dah faham dah. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, termasuklah yang dikatakan adab dan juga persiapan, persediaan untuk solat ni ialah kita datang awal. Macam semalam hari Jumaat kan, kita datang awal. Sebab apa? Sebab kita nak berkorban dengan unta. Unta berapa sekor? Sekor unta berapa? Kurang-kurang 16,000. Pernah dah buat korban 16,000. Mereka naik 700. Duk beletiang. Kita tak tahu kata lembu mahal lah ni. Boleh nak korban 16,000 sekor unta. Mari awal ke masjid hari Jumaat. Nabi kata apa? Man irtasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanatan. Sesiapa yang pada hari Jumaat, pagi-pagi Jumaat dia mandi seperti mana mandi janabah. Mandi yang paling terbaik ialah mandi junub. Sebab apa? Meratai seluruh ayam. Meratai seluruh ayam seluruh tubuh badan kita kan. Macam kita mandi janabah tu, takut tidak sah, kita pastikan air meratai seluruh tubuh badan kita. Begitu juga lah kita mandi pada pagi hari Jumaat, bersihkan badan kita, buang segala kekotoran. Sama seperti mana kita mandi junub. Daripada kita nak mandi sama dengan mandi junub, baik memang mandi junub tu lagi bagus. Kemudian dia bersiap-siap, faka'annama qarraba badanatan, dia pergi ke masjid dalam keadaan yang awal. Masa yang pertama Nabi kata apa? Faka'annama qarraba badanatan, seperti mana seolah-olah dia berkorban dengan unta. Tak pernah kita berkorban dengan unta. Kalau boleh nak korban kambing tu pun, kalau boleh buat 7 bahagian dia lembu juga, seorang RM18. Kita ni memang kedekut tak hidung masin, bukan kata-kata tuan saya apa serupa lah. Saya bela lembu ni tuan-tuan saya tahu. Dia mari kita bagi Tuhan ni besar ni. Ini dia orang panggil lipan bara. Lipan bara ni tuan-tuan, harga dia kalau umur 10 tahun, cokiang pun paling kurang pun umur 10 tahun. Kalau umur 10 bulan, harga dia 10,000 ke 20,000. 20,000 bila hidung dia merah. Tapi kalau hidung dia hitam gelap sikit, walaupun badan dia merah, jadi 10,000. Kalau orang tak tahu, kita cadang sikit. Ni lipan bara dia nama apa ni? Bakal lipan bara ni 20,000. Sebab ada beli tu tak tahu rupanya yang mahal 20 sampai 20,000 tu sebab hidung dia merah macam badan dia. Ilmu lembu, ilmu lembu. Jadi kalau teringin nak bela juga, belilah walaupun hidung dia tak berapa nak merah. Ini orang cerita orang main bakar lah, main bakar lembu. Bukan nak sembelih daging dia macam mana sangat. Dia lajak pergi sampai 40,000 harga dia kalau lipan bara tadi. Hidung merah, badan merah. Orang beli buat apa? Beli buat bakar. Macam orang minat ayam katik tu lah. Harga ayam katik, harga ayam ni sekilo berapa daging dia?
RM7-8 jagut, RM9 jagut sekilo. Ayam katik tak sampai sekilo, 900 gram. Dia pergi beli sampai 1,000. Dia minat tu. Orang yang minat tu dia batal lah. Jenis tidur malam tak lena tu kan, doktor ingat-ingat ayam katik, ayam serama. Masuk main dalam solat pun ayam serama juga. Jaga-jaga hati kita ni, dia mudah merewang pergi rata. Okey, wa marraha fi sa'ati tsaniyah, kata Nabi, sesiapa yang datang pada waktu yang kedua, lambat sikit daripada waktu yang pertama, faka'annama qarraba baqarah, seperti mana dia berkorban seekor lembu. Okey lah tu, seekor lembu. Jarang-jarang kita sembelih seekor lembu, kan? Masuk juga seekor lembu tapi share 7 orang. Ni sembelih seekor lembu, alhamdulillah. Tak boleh unta, boleh lembu pun terbaik. Wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qaraba kabshan aqran. Waktu yang ketiga, lewat sikit daripada waktu yang kedua tu, seperti mana dia berkorban dengan seekor biri-biri yang bertanduk, biri-biri jantan yang bertanduk. Dia kabshan qarnan. Okeylah kono, okeylah kan, dapat biri-biri pun okeylah. Sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seolah dia berkorban dengan seekor ayam KFC. Faka'annama qarraba dajajatan. Janganlah tu. Itu saya tambah hanya KFC tu. Faka'annama qarraba dajajatan, ni berkorban dengan seekor ayam. Okey tu, dapat juga seekor ayam. Sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban dengan faka'annama qarraba baydah, sebiji telur. Agak-agak kita ni kalau kumpul berbesen-besen lah telur ni. Jadi kita ubah sikit lah. Daripada telur pergi ke ayam, daripada ayam pergi ke kambing, daripada kambing pergi ke lembu. Sebab sebaik-baiknya unta. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, datang awal ini dia ada kaitan dengan kekhusyukan. Sebab ulama menggariskan di antara cara untuk khusyuk dalam solat ialah datang awal ke masjid, datang awal ke surau. Iyalah, dari psikologi pun kan, kalau tempat kita kerja tu, kalau mesyuarat kita pergi awal tu, dia lain, dia tak kalut. Orang kata awal tak kalut, betul tak lagi pergi lewat, terlupa yang tu, terlupa yang ni. Macam saya lah mari ceramah ni, kadang-kadang terlupa kitab, terlupa bawa tu, terlupa bawa ni. Sebab apa? Tergesa-gesa. Tuan-tuan, pagi tadi nasib baik saya tak pergi ke Kantan Permai. Bangkit pagi tadi, mandi apa semua, dalam hati tu memang Kantan, dalam kepala tu memang surau An-Nur Kantan Permai. Punya lupa. Dan nak bergerak tu mulai hari Sabtu ni surau Al-Rawdah Fasal 5. Tengok balik apa nama saya punya catatan, memang betul. Nasib baiklah bangun awal. Cuba melewat tengok. Dah kalau kabut lagi lah, tak sempat nak tengok apa semua, terus pergi ke Kantan Permai, surau An-Nur Kantan Permai, disebabkan kalang kabut tadi. Jadi kalau kita nak dapat kekhusyukan, kita jaga masa. Itu falsafah dia. Jaga masa solat tadi. Seterusnya apa lagi? Di antara caranya, jangan solat sambil menahan air besar atau kecil. Juga menurut jumhur ulama, tahan kentut pun makruh. Imam Nawawi kata, menahan kencing dan menahan dari membuang air besar, termasuk kentut, mengakibatkan hati seseorang tidak fokus dalam solat. Iyalah, dah nak terkucil, nak khusyuknya. Kalau boleh-boleh nak cepat tu imam ni, salah lagi aku tergajang.
Baca surah pendek sudah. Qul ya ayyuhal kafirun sudah, ada surah Al-A'la pula aku nak terberak ni. Dia jadi menyebabkan solat kita tidak khusyuk. Okey. Jika waktu solat masih luas, maka hukumnya adalah makruh. Maknanya dia nak terkucil tadi, waktu solat masih panjang, masih ada, dia tahan, maka pada waktu itu hukumnya makruh. Namun bila waktunya sempit untuk solat, contohnya jika dia sibuk nak uruskan yang tu dulu, maka pada waktu itu bolehlah dia tanggung. Maksudnya tahanlah, nak buat macam mana. Itu dia, ya. Janganlah sampai kita tak ambil peduli. Sebab itulah datang awal tadi, selesa, rasa nak terkucil, selesaikan dulu yang tu. Okey, di antara caranya lagi, kita niatkan sematkan dalam hati kita, inilah solatku yang terakhir. Dalam arti kata mengingat kematian. Mengingati kematian membantu seseorang untuk mencapai kekhusyukan di dalam solat. Azkuril mauta fi salatika fa inna ar-rajula idza zakara al-mauta fi salatihi fa hurriyun ay yuhsina salatahu wa shalla salata rajulin la yazunnu annahu yusalli salatan ghayraha wa iyyaka wa kull amrin ya'taziru minhu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kematian dalam solatmu, kerana jika seseorang mengingati mati dalam solatnya, maka ia akan memperelokkan solat. Iyalah, kalau dah teringat mati ini, dah tentulah kita akan perelokkan solat kita. Solatlah seperti solat orang yang tidak menyangka bahawa dia masih berkesempatan untuk melakukan solat yang lain. Yang ni sajalah yang terakhir, tak sempat dah nak solat yang lain. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak kamu terpaksa meminta uzur kerana tidak mampu memenuhinya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana kita solat tu, kita sematkan dalam pemikiran kita, mungkin inilah solat kita yang terakhir. Mungkin dengan sebab solat inilah Allah Ta'ala terima kita. Mungkin dengan solat inilah kita masuk ke syurga Allah. Yang lain-lain tu entahlah, tak tahulah apa nak jadi. Harap-harap inilah yang terbaik, yang menjadi sebab untuk Allah Ta'ala terima amalan kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, itu di antara yang digariskan oleh ulama, bagaimana kita nak menjaga kekhusyukan kita dalam solat. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan lihat apakah hukumnya khusyuk dalam solat ni. Hukum khusyuk dalam solat ni, kita lihat beberapa pandangan ulama. Boleh? Boleh, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.